Malangnya negara-negara jiran kita yang kesemuanya melaksanakan cukai GST telah berjaya menurunkan cukai korporat mereka ke paras lebih rendah daripada negara kita, menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang cukai perniagaan paling tinggi di ASEAN. Seperti sedia maklum, sistem pencukaian GST adalah lebih saksama dan progresif. Semakin banyak yang kita belanja, semakin banyak yang kita bayar. Hasil daripada cukai GST ini mampu memberi ruang kepada kerajaan untuk mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan peribadi ataupun personal income tax. Tuan Yang Di-Pertua, antara pertimbangan utama bagi pelabur asing memilih destinasi pelaburan mereka iaitu saiz pasaran domestik, infrastruktur negara dan kadar cukai korporat antara faktor-faktornya. Dari segi infrastruktur negara, Malaysia masih mantap dengan projek-projek infra rakyat, masih berjalan dan semakin hampir selesai yang akan memastikan kelebihan infrastruktur negara terjamin. Akan tetapi, adakah pelabur-pelabur asing ini memilih Malaysia memandangkan saiz pasaran domestik kita lebih kecil, tetapi pada masa yang sama, cukai korporat kita pula tertinggi di kalangan negara-negara ASEAN ketika ini. Akibat faktor ini, syarikat-syarikat Malaysia pula mungkin lebih tertarik untuk melabur di negara jiran berbanding di dalam negara sendiri. Tuan Speaker, saya minta mencelah. Nak Memberi mencelah ruang saja. YB bukan tak bagi. untuk Maaf, mikrofon YB. Ya. Selain memberi ruang untuk menurunkan cukai korporat dan cukai peribadi, sistem GST yang dipadankan dengan pakej bantuan rakyat sebenarnya memainkan peranan yang amat penting untuk mengurangkan jurang pendapatan. Ini berlawanan dengan propaganda yang telah menyebabkan sebahagian daripada rakyat termakan hasutan. Kononnya GST lebih memangsakan pendapatan rendah dan menyebabkan kenaikan harga barang-barangan. Hakikatnya adalah sebaliknya, GST menyumbang pada fiskal kerajaan Izin laluannya, Muhammad. dan lebihan pendapatan itu dipulangkan pada rakyat, terutamanya golongan B40 dan M40. Di samping itu, sekejap Wabi, sekejap lagi. Ya. Di samping itu, apabila hasil negara meningkat, pada ketika itu, saya berkemampuan untuk mengumumkan satu kenaikan gaji tahunan khas KGTK untuk semua pejabat awam pada tahun 2018. Berarti pada tahun itu, sepatutnya semua pejabat awam menerima 2 kali kenaikan gaji tahunan. Ya, YB. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Saya faham dan ikuti perbahasan Yang Berhormat Pekan dengan sangat rapat. Isunya bukan berkaitan GST semata-mata, tetapi apabila GST diperkenalkan, ada 3 masalah yang amat besar. Pertama sekali, apabila duit rakyat dicukai, duit itu dibelanjakan tetapi dengan ketirisan yang agak luar biasa. Sebab itu kita lihat indeks persepsi rasuah negara menjunam ke tahap yang paling teruk dalam sejarah negara. Dan sebab itu rakyat marah jikalau duit itu dikembalikan semula ke poketnya, saya agak yakin ia boleh diterima. Kedua, berkenaan rebate GST. Di mana rebate yang sepatutnya diberikan semula khususnya kepada SME, peniaga-peniaga kecil agak lewat. Dan kerana apabila rebate itu lewat, kadar inflasi negara dan kos harga barang
turut meningkat juga. Dan yang terakhir, Yang Berhormat, ia bukan sekadar GST semata-mata, tetapi bila kadar pengangguran, khususnya pengangguran belia dalam tahap yang tertinggi 13.4%, dalam negara kadar inflasi peningkatan yang tertinggi dalam tempoh masa 2 tahun, rakyat akhirnya susah. Saya berharap perkara ini dapat dipertimbangkan khususnya sebelum pengenalan apa-apa cukai yang baru yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Pekan, saya Pontian ingin Jelutong minta laluan Yang Berhormat Pekan. menyambung. Boleh bagi tak? Jelutong tak apalah. Ni Pontian. Pontian dulu ya. Jelutong boleh mencelah ketika saya berucap kemudian ya. Hari Khamis. GST ini dilaksana oleh 170 daripada 194 negara atau 85% daripada kerajaan dalam dunia ini. Bagaimana negara-negara 170 daripada 194 itu memilih sistem percukaian yang jika yang tidak baik, tentulah mereka memilih sistem percukaian yang terbaik termasuk dalam negara jiran kita sekitar ini. Bila disebut tentang inflasi, ketika GST dilaksanakan, kadar inflasi sebenarnya turun. Ya. Itu adalah fakta yang boleh kita lihat kembali. Dan kutipan GST itu 44 bilion dibanding dengan SST cuma 21 bilion, berarti ada tambahan 23 bilion. Dan apabila dihapuskan GST pada tahun 2018, diganti dengan 6 cukai baru dan 3 kenaikan cukai yang juga membebankan rakyat. Apa pandangan Yang Berhormat Pekan? Pekan Kanga nak minta boleh. Yang Berhormat Pekan. Kanga sokong GST. Saya tanya tentang 1MDB boleh tak? Saya nak teruskan. Yang Berhormat Pejung. Jelutong. Kanga sokong GST kan. Saya tak Duduk bagi Jelutong ya, bagi Jelutong Kanga. Saya nak teruskan. Kalau 1MDB tidak ada, boleh kita beri gaji kepada Jelutong. Saya ambil kira pandangan YB Muar dan Pontian. Saya setuju dengan pandangan YB Jelutong tak boleh? Pontian. Saya tanya soalan, tak boleh? Yang Muar ada, saya nak beritahu bahawa dari segi yang disebut ketirisan itu, sebenarnya GST menyebabkan pengucupan apa yang dikatakan the black economy daripada 25% pada 10%. Jadi ketirisan itu sebenarnya lebih teruk sebelum GST. Dan sebab itulah GST memberi manfaat pada negara dan kepada rakyat. Setelah 3 tahun dimansuhkan, persepsi sebahagian rakyat bahawa GST merupakan punca utama kenaikan harga barang terbukti tidak benar dan meleset sama sekali apabila harga barangan asas naik ketara setelah SST diperkenal semula menggantikan GST. Kita tahu mutakhir ini harga daging naik, harga ayam naik, harga besi keluli naik, harga simen naik, lebih ketara lagi daripada zaman GST. Tuan Yang Dipertua, perlu disedari GST adalah cukai penggunaan atau consumption tax. Lagi tinggi pembelanjaan seorang, lagi tinggi jumlah bayaran GST. Golongan kaya dan berkemampuan akan berbelanja lebih, akan membayar lebih GST. GST juga mensasarkan ekonomi gelap dengan saiznya sebesar 300 bilion setahun yang sebelum ini terlepas dari membayar apa-apa cukai. Dengan GST, saiz ekonomi gelap dapat dikucupkan, yakni dianggarkan dari 25% KDNK kepada 10%. Inilah ketirisan yang paling teruk sekali untuk makluman Yang Berhormat Muar. Dengan itu, kutipan-kutipan hasil GST ini mampu diagihkan pada golongan B40 dan M40 dalam bentuk bantuan tunai rakyat yang jauh lebih besar berbanding dengan nilai GST yang dibayar mereka. Sebab itu kita perlu melaksanakan semula sistem GST secepat mungkin apabila negara pulih dari COVID. Sekiranya ingin mencapai matlamat mengurangkan jurang pendapatan, matlamat menarik pelaburan dan mengukuhkan kekuatan fiskal kerajaan.